Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk pada pelajaran yang terakhir, iaitu pelajaran yang kelima. Okey, tajuk adab bermesyuarat. Okey, adab bermesyuarat. Apa itu mesyuarat tu? Mesyuarat tu kamu biasa dengar tak perkataan meeting kan? Berbincang, itulah bermesyuarat. Okey, dalam periksa gerak gempa baru ni ada masuk. Okey. Okey, jadi pertama kali kamu pegang dulu modul adab bermesyuarat kamu tu. Kau boleh tengok kepada objektif apa yang kita kena tahu tentang adab bermesyuarat ni. Okey, pertamanya mengamalkan adab bermesyuarat, iaitu muzakarah. Yang ni perkataan daripada pinjaman bahasa Arab lah ni, muzakarah. Dalam kehidupan seharian, sentiasa ada perbincangan, sentiasa ada peringatan. Okey. Kemudian menyatakan tentang apa? Kebaikan adab ketika bermesyuarat. Okey. Kemudian apa keburukan tidak menjaga adab bermesyuarat. Okey, jadi bila dalam soalan kata kuncinya adalah kamu kena pasti tentang pengertian, erti, ta'arif, maksud, adab-adab, ciri-ciri dan juga hikmah. Itu yang pentingnya dari segi nak jawab soalan adab ni. Adab ni memang senang kita kata adab. Tapi bila nak jawab tu, kita kena ada teknik dia. Okey? Okey, jadi apa yang Ustazah nak kamu buat adalah, okey, untuk hari ini, disebabkan kita punya PKK ada masa sebulan sahaja lagi, jadi tak salah rasanya Ustazah nak gandakan kamu punya hasil usaha lah. Okey, jadi kamu buka muka surat 46 ni, kamu cuba jawab. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Kat sini antara adab bermesyuarat ialah apa? Kamu tanda dekat sini kata kuncinya adab bermesyuarat. Okey, alif sentiasa bertengkar, ba tidak memberi kerjasama, jim mengeluarkan hujah yang bernas, dal tidak menghormati keputusan mesyuarat. Okey. Kemudian nombor 2, hasil keputusan mesyuarat mestilah diterima apa? Alif pengerusi, jim semua pihak, ba bendahari, dal sebahagian ahli. Bila keputusan mesyuarat selalunya mesti akan ada ketua. Okey? Apa dia nama dia? Kemudian yang ketiga, orang yang mengetuai sesuatu mesyuarat dipanggil apa? Okey, alif pengerusi, ba setiausaha, jim bendahari, dal ahli mesyuarat. Seterusnya muka surat 47, menjadi pendengar yang baik dan menghormati pendapat orang lain. Okey, bila kamu jumpa soalan macam ni, bermaksud dia memberi kenyataan. Okey, jadi kenyataan ni merujuk kepada apa? Jadi alif adab bekerja, ba adab main, jim adab bermesyuarat, dal adab berjual beli. Seterusnya soalan kelima, kesan menjaga adab ketika mesyuarat ialah apa dia? Okey, pilih daripada sini. Dihormati dan disegani, membuktikan kebenaran, memutuskan hubungan, terhindar dari permusuhan. Jadi pilih. Bila soalan macam ni maksudnya pilihan tu lebih daripada 2 lah. Okey. Soalan ke-6, perbincangan berkaitan isu atau perkara untuk mencapai satu keputusan dan persetujuan. Kenyataan ni merujuk pada apa? Okey, alif jual beli, ba pemimpin, jim mesyuarat dan dal adab sebelum bermain. Okey, terus muka surat 48. Berikut merupakan tata cara mengendalikan mesyuarat. Bila kita sebut tata cara ni maksudnya cara ataupun peraturan ataupun prosedur, kan? Maksudnya dia ada peraturan atau protokol-protokol yang perlu diikuti semasa nak bermesyuarat tu. Mana boleh mesyuarat macam tu bukan kita sembang dengan kawan Okey. Kemudian jadi kamu carilah kat sini, berprinsipkan kebenaran, memberi tumpuan kepada semua, memutuskan hubungan ahli, menggunakan kata-kata yang lembut. Jadi jawapan macam ni bermaksud ada 2 pilihan jawapan. Lebih pada 2. Soalan ke-8, akibat tidak beradab ketika bermesyuarat ialah apa? Alif mendapat keputusan yang baik, ba mesyuarat berjalan dengan aman, jim wujud kumpulan baru dan perpecahan, dal menguatkan persatuan dan menguntungkan semua pihak. Bila tentang akibat ni maksudnya akibat tidak ni maksudnya keburukan lah. Okey. Kemudian nombor 9, susunan organisasi mesyuarat mengikut urutan. Okey. Bendahari, pengurusi, setiausaha, naib pengurusi, semua ni ada. Tapi apa urutan mula-mulanya? Okey, di situ. Kemudian soalan ke-10, antara berikut kebaikan ketika bermesyuarat. Alif menyelesaikan masalah, ba tidak mendapat keputusan yang baik, jim mesyuarat menjadi kucah kacir, dal tidak memberi kesan kepada semua pihak. Terus muka surat yang ke-50.
Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkal pada kenyataan yang salah. Okay, alif, mesyuarat dapat mengelakkan kacau bilau ketika membuat keputusan. Okay. Bermesyuarat melemahkan persatuan dan merugikan semua pihak. Okay. Yang ketiga, bermesyuarat mengukuhkan kepercayaan sesama ahli. Okay, right ke pangkal? Yang keempat, bermesyuarat tidak dapat menilai pendapat orang lain. Okay, right ke pangkal? Nombor 5, bermesyuarat dapat mengemukakan hajat yang baik. Okay. Kemudian, soalan yang ke-51, lengkapkan organisasi berikut. Jadi disebabkan kita buat latihan, saya benarkan kamu untuk melihat pada buku teks adab tahun 5. Cari tajuk adab bermesyuarat tu dia ada letakkan organisasinya. Pertama pengerusi, kedua apa naik pengerusi. Lepas tu apa dia. Okey, tengok pada tu, cuba cari jawapan. Okey, kemudian muka surat 52. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Dia dah bagi pilihan jawapan akal, peraturan, keputusan, lancar, perbincangan. Okay, mesyuarat merupakan satu apa berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara untuk mendapatkan keputusan yang baik. Okay, nombor 2. Perbincangan tersebut mesti berteraskan apa yang sihat. Nombor 3. Mematuhi apa mesyuarat dapat memupuk semangat ukhuwah yang erat. Okay, soalan keempat. Semua ahli mesyuarat perlu menghormati apa yang dicapai. Soalan kelima, beradab ketika mesyuarat menjadikan mesyuarat berjalan dengan apa? Kat sini tempat kosong dia, tak nampak sikit. Okey. Seterusnya, muka surat yang ke-53, apakah yang dimaksudkan dengan mesyuarat? Jadi, kamu boleh cari jawapannya di buku teks juga. Okey. Terus letak jawapan di sini. Yang ni soalan yang tak bagi pilihan jawapan, tapi Ustazah nak kamu cari jawapan tu dalam buku teks. Okay, nombor 2. Apakah akibat bagi mereka yang tidak beradab ketika bermesyuarat? Bila bagi 2 markah, maksudnya kamu senaraikan 1 sahaja. Okay, soalan ketiga. Berikan 2 adab ketika bermesyuarat. Ada 4 markah, bermaksud ada 2 jawapan. Soalan yang keempat. Susun organisasi berikut. Okay, dia dah letak macam ni. Bagi tahu dah bendahari, pengerusi, ahli mesyuarat, setiausaha. Yang ni tak ikut turutan. Kamu kena letakkan ikut turutan. Maksudnya, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Susun balik. Yang ni yang dia tak ikut turutan. Okey. Okey. Dia ambil je balik mana satu. Yang ni dia tak mendahari, maksudnya nak yang pertama apa, mendahari ke? Okey. Jadi kamu tak kena susun balik. Kemudian yang kelima, nyatakan 2 kebaikan beradab ketika bermesyuarat. Bila ada 2, kamu tak payah nak bagi apa panjang, terus tulis 1 apa dia, 2 apa dia. Dia cuma nak 2 kebaikan. Okey. Boleh cari jawapannya di buku teks, dalam buku teks. Okey, kemudian muka surat 54. Dia dah bagi petikan. Okey, dia dah bagi petikan. Adab mesyuarat. Mesyuarat ataupun syura adalah merupakan perkara penting dalam sesebuah organisasi. Mesyuarat bertujuan untuk mendapatkan sesuatu keputusan yang dipersetujui ramai. Malah dengan mesyuarat juga dapat merapatkan ikatan ukhuwah dan membina rasa keupayaan kepada organisasi. Selalunya bila tentang petikan, dia akan bagi soalan yang merujuk kepada soalan pertama, iaitu tujuan mesyuarat dijalankan. Jadi kamu kena highlight siap-siap, tanda siap-siap. Tujuan mesyuarat dijalankan. Jadi tengok pada petikan yang pertama. Tujuan mesyuarat dijalankan. Mana mesyuarat yang kata kuncinya, tujuan yang kat sini. Jadi mesyuarat bertujuan sampailah titik sini. Itulah jawapannya. Okey. Kemudian nombor 2, siapakah orang yang paling bertanggungjawab menjalankan mesyuarat? Okey, jadi kata kunci kat sini orang yang paling bertanggungjawab. Jadi kamu tengok balik dekat dalam petikan ni. Okey. Tengok balik, baca balik. Okey, jadi yang pertama tadi kita dah ambil sampai sini, maksudnya tak ada lah. Okey, soalan petikan yang kedua, orang yang memainkan peranan utama ketika mesyuarat ialah pengerusi dibantu oleh setiausaha selaku pencatat minit mesyuarat. Okey, tadi soalan kedua ni dia bagi tahu paling bertanggungjawab. Bila paling bertanggungjawab maksudnya yang berperanan penting lah. Jadi kat sini lah ayat dia apa dia? Peranan kan? Yang peranan ni. Jadi inilah jawapan dia. Okey.
Soalan ketiga, apakah tanggungjawab ahli jawatan kuasa, dan tuliskan 2 adab semasa bermesyuarat. Pertama, dia nak tahu tanggungjawab ahli jawatan kuasa. Kemudian yang kedua, dia nak adab semasa bermesyuarat. Maksudnya kat sini ada 3 jawapan yang kamu kena letakkan, iaitu tengok balik dalam petikan. Dia tanya tadi tanggungjawab ahli jawatan kuasa kan. Okey. Jadi dalam petikan ni, manakala ahli jawatan kuasa, nampak tu, ahli jawatan kuasa yang lain membantu dalam memberikan pandangan dan saranannya. Okay, jadi yang ni jatuh pada jawapan dekat sini yang pertama. Itu jawapan yang pertama. Kemudian adab, nak 2 adab kan. Jadi 1, 2. Okay, dalam ayat ni juga ada adab. Okay, semasa mesyuarat jalankan adab-adab perlulah dijaga supaya tidak menimbulkan apa. Okay, dia dah sebut kat sini ada adab. Dijaga supaya apa? Perlulah dijaga supaya apa? Tidak menimbulkan sebarang kekacauan, hilang kepercayaan antara ahli dan bahkan melemahkan persatuan. Maksudnya dekat sini perlulah dijaga supaya tidak menimbulkan. Perlulah dijaga supaya tidak ada hilang rasa kepercayaan. Ulangan tu je. Okey. Kemudian ayat yang keempat, nyatakan 3 kesan beradab ketika bermesyuarat. Jadi kat sini ada 6 markah. Okay, jadi kamu letak 1, 2, 3. Okay, dekat mana jawapannya? Okay, tadi kita dah ambil sampai peringkat ketiga kan? Okay, nampak kat sini. Kesan daripada menjaga adab-adab ketika bermesyuarat akan dapat menyatu padukan umat Islam. Dihormati dan disegani, terhindar. Kat sini ada yang menyatu padukan umat Islam. 1. Dihormati dan disegani. 2. Terhindar daripada permusuhan. 3. Dapat menyelesaikan masalah yang baik. Ada 4. Jadi dia nak berapa tadi kat sini? Dia nak 3. Jadi hanya perlu letakkan 3. Okey, setakat itu sahaja untuk adab bermesyuarat. Kita akan bincangkan jawapannya pada minggu hadapan. Okey. Jadi, kalau kamu ikuti video Ustazah daripada awal sampai habis, kamu akan faham macam mana jawapan yang kamu patut berikan ketika menjawab soalan. Okey? Yang mana yang dah tengok sampai habis dan jalankan, hanya perlu tekan link kehadiran sahaja. Tak perlu hantar snap jawapan pada Ustazah kerana kita akan bincangkan jawapan ini pada minggu hadapan. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.